Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya, dengan kasih sayangnya. Masih lagi diberikan kepada kita peluang untuk kita beribadah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang pendek, yang ringkas, yang diambil daripada hadis-hadis yang kadang-kadang panjang, kadang-kadang hadis itu memang pendek, yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pelbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaffal qalamu bima anta laqin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qalam, yakni pena yang digunakan untuk menulis takdir manusia itu telah pun kering daripada dakwatnya. Pena yang digunakan untuk menulis takdir manusia telah pun kering daripada dakwatnya dengan apa yang kamu akan temui. Maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan ke atas seluruh makhluk ini, seluruh manusia khususnya. Ketentuan itu tidak akan diubah. Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan al-qalam untuk tulis takdir-takdir manusia ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila pena itu telah diangkat, dakwatnya telah kering, maka ketetapan itu adalah ketetapan yang tetap, yang putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang manusia ini akan lalui, apa sahaja yang kita akan lalui, yang kita akan tempuhi, berbagai-bagai keadaan, kesemuanya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan itu tidak akan berubah. Hadis ini asalnya ialah berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya ini seorang pemuda, seorang lelaki yang masih muda, dan saya bimbang terhadap diri saya, bimbang melakukan perkara yang melanggar
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya langgar larangan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan zina. Kerana beliau memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak ada sesuatu yang saya boleh gunakan ia sebagai kalau kita kata mas kahwin untuk menikahi wanita. La ajidu ma atazawwaju bihin nisaa. Aku tidak ada sesuatu yang aku boleh gunakan dia untuk menikahi wanita. Jadi dia kata kepada Nabi, saya ni orang muda, nak kahwin tak ada, tidak ada harta untuk dijadikan mas kahwin. Maka beliau telah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak saya ni nak kasih ataupun kebiri, supaya keinginan untuk berkahwin tu tak ada, hilang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab apa-apa. 3 kali Sayyidina Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, boleh tak saya nak kebiri, saya nak kasih? Nabi senyap. Pada kali yang ketiga barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, Nabi sebut hadis ni, jaffal qalamu bima anta laqin. Pena yang menulis takdir manusia ini telah pun kering dengan apa yang kamu akan tempuhi. Apa-apa yang telah tertulis, dakwat ni tu pun dah kering. Pen hak guna untuk tulis pun tak ada dakwat dah. Maka Nabi kata, sama ada kamu kasih ke, kamu tak kasih ke, ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kamu tak akan berubah. Kalaulah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, contohnya ada ketentuan Allah untuk kamu ni melakukan sesuatu yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kamu nak kasih itu tak memberi apa-apa kesan, benda tu tetap akan berlaku. Sebagai contoh, manusia ini Allah Subhanahu wa taala beri pilihan. Kita atas dunia ni kita ada pilihan untuk jaga diri kita, untuk buat sesuatu supaya kita ni selamat, supaya kita sihat. Tapi itu usaha kita. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang itu Allah Taala tetap dah. Kita buatlah macam mana sekalipun, bila Allah Taala berkehendak, Allah Taala telah tetapkan perkara itu berlaku, pasti dia akan berlaku. Pasti dia akan berlaku. Macam mati juga. Mati ni Allah dah tetap dah. Setiap yang hidup akan merasai mati. Buatlah macam mana pun, kalau sampai masanya, maka akan mati. Kita buat hebat macam mana pun, kita usaha atas kesihatan kita macam mana hebat sekalipun, sampai masa ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mati, maka kita akan mati. Dia tak berubah dah. Maka itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, nak beritahu pada kita bahawa ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti akan terlaksana, akan berjalan. Apa takdir untuk setiap manusia ni yang berbeza, takdir untuk alam, takdir untuk semua benda, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita perlu redha pada Allah dengan ketentuannya. Apa yang berlaku semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang baik ataupun yang tidak baik, itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala usaha kita
hanyalah semata-mata usaha daripada kita yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ini, tetapi itu sama sekali tidak dapat menghalang apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga itu berada di bawah tapak-tapak kaki para ibu. Syurga itu berada di bawah tapak-tapak kaki para ibu. Yakni dengan seseorang itu merendahkan dirinya, tundukkan dirinya kepada ibunya, jadikan dirinya itu asbab untuk keredaan ibunya, gunakan segala apa yang ada untuk khidmat kepada ibunya, tidak mengingkari apa-apa yang disuruh oleh ibunya, melainkan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Itu semua adalah sebab untuk seseorang itu masuk ke dalam syurga. Sambungan daripada hadis ini, Nabi SAW bersabda, man syi'na adkhalna wa man syi'na akhrajna. Siapa yang mereka kehendaki, siapa yang ibunya kehendaki, maka dia boleh masukkan dalam syurga. Siapa yang ibu dia nak, ibu dia boleh keluarkan dia daripada syurga. Maksudnya begitu sekali kedudukan ibu ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keredaan ibu ni adalah satu asbab, satu sebab untuk anak itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana pengorbanan yang telah dilakukan oleh para ibu ini, mengandung dalam keadaan yang susah, nak bawa kandungan dalam perut, tak? Bukan ringan, 2-3 kilo nak bawa, dengan alahannya, dengan kesakitannya untuk melahirkan, nak jaga masa kecil. Kesemua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia sebagai satu perkara yang patut dibalas dengan kebaikan oleh anak-anaknya. Hadis ni kalau budak sekolah tadika pun dia hafal. Tadika pasti tu hafal, umur 5 tahun hafal. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. InsyaAllah. Jadi untuk yang masih ada lagi ibu, maka peluang untuk kita rebut, walaupun apa keadaan sekalipun, seboleh-bolehnya kita nak gembirakan ibu ni, nak gembirakan hatinya, nak redakan dia, sehingga dia ni betul-betul suka dengan kita, reda dengan kita. Mudah-mudahan dengan asbab kita meredakan ibu kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kata anak ni, bila Allah Ta'ala sebut syurga ni di bawah tapak-tapak kaki ibu, maknanya anak ni dia perlu rendahkan diri dia, sehingga dia ini rasa dia ni macam ke tanah yang duduk di bawah tapak kaki mak dia, duduk bawah. Kita ni hebat setara mana pun,
Kata-kata pandai-pandai pada mak lagi. Contoh dari segi belajar ke, dari segi keilmuan ke. Tetapi sama sekali itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak taat kepada ibu kita, untuk kita rendahkan ibu kita. Tak boleh jadi alasan. Kita kena rasa kita ni tak ada apa-apa. Dalam bab ilmu tak apa. Kalau salah kita tolong betul. Tetapi dalam menghormati ibu ini, yang tu kita kena jaga sungguh-sungguh. Redha ibu, selamat kita. Tidak redha ibu kita, maka susah. Hidupan dunia mungkin tidak nampak susah, tapi di akhirat nanti, selepas mati, kalau ibu kita masih hidup, maka berbaktilah kepada mereka. Kalau sudah meninggal dunia, perbanyakkanlah amal dan hadiahkanlah pahalanya kepada mereka. Banyakkan istighfar, minta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Dan sebahagian ulama mengatakan hadis ini dia ada dua makna. Satu makna zahir. Makna zahir ni, anak ni kena cari keredaan maknya. Sebab dengan redha ibunya, dengan redha mak dia ni, dia akan dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi makna, mereka mengatakan bahawa ibu yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah merujuk kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil ummahatul mukminin, ibu kepada setiap orang beriman, isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam nak beritahu bahawa kedudukan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, di dalam syurga nanti, kedudukan mereka adalah di kedudukan yang tertinggi, sehingga seluruh makhluk akan berada di bawah mereka, di bawah isteri-isteri, di bawah kedudukan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syurga ni bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi sekali itulah tingkatan untuk isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat yang lain, mereka akan duduk di bawah. Termasuk di bawah kaki ummahat, ibu-ibu. Maksudnya ummahatul mukminin. Dan yang menafsirkan hadis ini dengan cara ini ialah ulama sufiyah. Kerana mereka melihat hadis ini dengan kacamata sufi. Tengok dari segi rohaninya, apa maksud. Adapun dari segi zahir hadis, maka ulama sebut bahawa daripada hadis ini menuntut supaya setiap anak mereka hendaklah mencari keredaan ibunya. Dan sebagian ulama menyebut daripada hadis ini juga dapat diketahui bahawa sekiranya seorang anak itu mendurhakai ibunya, maka perbuatan itu adalah termasuk di dalam dosa besar, masuk dalam kategori dosa besar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta dhilalis suyufi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga itu berada di bawah naungan pedang-pedang. Yakni maksud hadis ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu
bahawa berjihad menentang orang-orang yang tidak beriman, dan perbuatan ni ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ni zaman kita ni belum ada lagi jihad ni tu. Jihad pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam nak beritahu bahawa berjihad itu tempat kembalinya adalah syurga. Orang yang mati ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang dengan orang-orang, dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tujuan dia untuk menegakkan kalimah Allah. Tujuan dia untuk menegakkan kalimah Allah. Sekiranya dia mati, maka tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Bawah naungan pedang tu maksudnya apabila seseorang itu pergi berperang, dia akan angkat senjata dia, dia akan menetak, maka pedang-pedang yang terangkat itu akan terhasil bayang. Bayang duduk bawah. Maka itu Nabi sebut syurga itu di bawah naungan pedang-pedang. Maksudnya bayang-bayang yang terhasil daripada pedang yang diangkat untuk menentang musuh. Di zaman kita ini belum lagi sampai masanya untuk berjihad. Nanti di akhir zaman akan ada peristiwa tersebut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada dunia adalah kepala kepada setiap dosa. Cinta kepada dunia adalah sebab utama kepada setiap dosa. Setiap kesalahan yang terlaku daripada manusia ini, kesemuanya berpunca daripada cinta dunia, nak ke dunia. Hati ini terpaut dengan dunia, berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia tanpa memperdulikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekarang je, daripada dulu lagi. Daripada nabi-nabi yang terdahulu pun begitulah. Mereka-mereka yang tak ikut nabi-nabi ni, punca dia cinta dunia. Hatta zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka itu di dalam Al-Quran, mereka itu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal baginda sallallahu alaihi wasallam macam mana mereka kenal anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Sebab apa? Sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah pun tertulis di dalam kitab Taurat yang mereka guna, yang mereka pegang. Tetapi kerana cintakan dunia, orang-orang Yahudi ini yang menghasut, dia ada dua kategori. Satu orang biasa, satu lagi kategori kita panggil kategori ulama. Maksudnya dia punya rahib-rahib yang pandai kitab Taurat. Orang biasa ni diikut je. Tok guru kata apa, diikut. Yang rahib ni pula, oleh kerana mereka ini sebelum kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka dihormati, sumber rezeki mereka
datang daripada orang-orang yang di bawah mereka. Tapi apabila datang baginda sallallahu alaihi wasallam, sekiranya mereka mengiyakan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka bagi tahu bahawa Nabi Muhammad ini adalah pesuruh Allah, Rasul yang benar diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyebabkan periuk nasi dia jadi rosak. Tak ada dah orang nak hormat, sebab kitab Taurat dah mansuh. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Al-Quran, maka kitab-kitab yang lain semua tidak terpakai, dimansuhkan amalannya. Jadi mereka dah jadi tak laku. Maka kerana takutkan begitu, maka mereka ini sanggup ubah, seleweng apa-apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Mereka menghasut orang-orang bawahan mereka supaya membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi punca dia ialah bukan mereka tidak tahu, tapi cinta dunia. Hati itu nak, takut kehilangan dunia. Maka disebabkan itu mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni bukanlah tak boleh nak ambil dunia, tak boleh nak guna, tidak. Duduk atas dunia, kena pakai dunia ni. Jangan tinggal pula. Kata kita tak ambuh ke dunia, tak mau pakai langsung. Ada orang yang telah sampai ke tahap itu dengan cara terbiah. Yang tu kedudukan dia lain. Tapi kalau orang biasa macam kita ni, kita tak ambuh belaka, nak tinggal belaka, tak ambuh buat apa-apa pun, semua Allah Ta'ala tetap dah. Itu adalah satu kesalahan. Tak betul. Sebab kita ni hidup atas dunia. Meninggalkan asbab itu bukan sesuatu yang dituntut. Kita kena makan, kita kena rehat, kita kena buat kerja. Cuma benda-benda ni jangan masuk dalam hati. Walaupun kita buat semua perkara pun, kita ambil dunia ni, tapi hati kita tetap bahawa semuanya datang daripada Allah. Semuanya datang daripada Allah, bukan kita. Bukan sebab kepandaian kita, bukan sebab kehebatan kita, bukan sebab kekuatan kita. Dan apa-apa yang sampai kepada kita, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah dah tetapkan. Maka kerana itu, usaha kita, usaha yang sederhana. Tak perlulah kita nak usaha sampai bermati-matian untuk dapatkan. Target saya ni nak jadi orang kaya tahun 2025 contoh. Maka dia gila-gila kejar sampai habis semua, tinggal belaka. Tak, dunia ni orang paling nak sekali harta, kedudukan. Ini usaha bermati-matian untuk dapatkan, sehingga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pun diabaikan. Jadi usaha yang macam ni yang akan menyebabkan cinta itu masuk dalam hati. Ada pun orang yang bersederhana, dia usaha sebagai ikhtiarnya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala dah ada dah, rezeki dia banyak mana, semua dah ada dah. Kan dia usaha dengan ikhtiar dia. Apa yang Allah Ta'ala suruh dia ikut,
Apa yang Allah Ta'ala larang ditinggal. Dia orang yang seperti insya-Allah, walaupun dia dapat dunia, tapi hatinya sedikit pun tidak ada ta'alluq, tidak terpaut dengan dunia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Allah Ta'ala tawarkan kepada baginda, sama ada nak jadi satu orang raja ataupun nak jadi satu orang hamba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih jadi hamba. Jadi orang susah, tak mau jadi orang kaya, tak mau jadi raja. Dan Nabi pun doa supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya dalam keadaan miskin, mati pun dalam keadaan miskin, akhirat nanti dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Kerana apa? Kerana dunia ni dia bahaya. Cukuplah hadis ni Nabi sebut, cinta dunia itu adalah punca ataupun sebab utama kepada semua bentuk dosa, semua bentuk kesalahan. Suka segala maksiat yang berlaku sebab apa? Sebab kita cinta kepada dunia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi min afdalil a'mali. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih kerana Allah, marah kerana Allah adalah di antara sebaik-baik amalan. Kasih kita, suka kita kepada sesiapa, hendaklah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana sebab-sebab dunia, bukan kerana keinginan nafsu kita. Begitu juga sekiranya kita membenci sesuatu perkara, benci itu pun kerana Allah. Kerana dosa yang dibuat, maka kita tak suka, kita benci. Bukan benci sebab kita ni kita tak suka, bukan ikut keinginan kita, bukan ikut nafsu kita. Bila kita suka kepada seseorang kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana ketaatannya, kerana kebaikannya, sekiranya daripada orang yang sama keluarnya perkara-perkara yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka atas maksiat yang dilakukan itu kita kena marah, kita kena tidak suka, kita kena benci. Bukan benci orang, benci perbuatan tu. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal. Dan ulama sebut maksud cinta, sayang kerana Allah, marah kerana Allah ini ialah perbuatan itu semuanya ikhlas, bukan didorong atas sesuatu faktor. Ikhlas ada. Itu yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau marah sebab ada dosa, dosa tu yang dimarah. Tapi bila orang tu bertaubat, hilang semua kemarahannya, keikhlasan mereka. Bila bertaubat, selesai semua, tak ada dah, tak diungkit dah kesalahan, dilayan dengan sebaik-baiknya. Dan ini dipanggil sebaik-baik amal, termasuk dalam kategori sebaik-baik amal. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kamu, sayang kamu kepada sesuatu akan menyebabkan kamu jadi buta dan pekak. Sayang kita kepada sesuatu menyebabkan kita akan jadi buta dan akan jadi pekak. Tak nampak segala keburukan, tak dengar segala yang tidak baik, semua dia akan jadi baik je sebab suka sangat. Sebab tu cinta kita, sayang kita ini perlu berasaskan kepada apa yang digariskan oleh syarak, supaya perasaan itu tidak menyebabkan kita ini terjerumus ke dalam perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا